Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Selamat datang kembali ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan di sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan saja ya. Jangan serius sangat, jangan ambil benda ni macam betul-betul sangat kan. Tak tahulah sama ada kisah ni betul ataupun kisah ni kisah yang dicipta reka saya pun tak pasti. Jadi kita anggap ini sebagai satu hiburan saja. Tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Jadilah sebelum kita mulakan, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah berikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama. Video kali ini adalah tajuk besar dia Pahang. Siapa daripada Pahang tu mari dengar. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulakan. Ketika hari raya, memang jalan raya akan sesak di kenderaan yang pulang ke kampung untuk menyambut lebaran bersama keluarga. Ada satu keluarga ni dari ibu kota ingin pulang ke kampung halamannya melalui jalan pintasan Jengka 23. Mungkin kerana ramai tidak tahu akan jalan Jengka 23 ni, kerana jalannya amatlah gelap serta kurang sesak dan sangat-sangatlah sunyi ketika waktu malam. Jadi ketika si suami memandu melalui jalan Jengka 23 ni untuk pulang ke kampungnya di Jengka 21, si isteri terpandang satu sosok berbungkus kain putih berdiri tegak di tepi pohon kelapa sawit dengan mata yang merah merenung tepat ke arah mereka. Jadi si isteri beristighfar panjang lalu mengatakan kepada suaminya supaya melajukan kenderaan mereka. Si suami pun macam pelik juga kan. Dia, kenapa pula isteri aku ni tiba-tiba suruh buat laju? Selalunya dia yang suruh buat slow kan. Awak ni kenapa ni? Kenapa badan awak sampai gigil ni, kata dia. So si isteri hanya diam seribu bahasa dan hanya mengatakan, bang, laju sikit bang. Kata dia gitulah. Si suami akan tahu keadaan isteri dia ni macam mana. Jadi dia pun tekanlah pedal minyak tu biar laju sikit kan, kata dia. Sesampainya mereka di rumah, barulah si isteri ni bercerita kepada suaminya dan kepada ibu bapa dia sekali lah. Si ayah menyuruh anaknya yang untuk basuh kaki dahulu sebelum masuk ke rumah, lalu ambil sebotol air mineral, lalu membacakan sesuatu untuk diminum anaknya. Dan selepas sedikit tenang, si ayah menasihati mereka agar berhati-hati ketika melalui jalan itu dan sentiasa pasang ayat-ayat suci Al-Quran di dalam kereta agar perkara-perkara yang tidak diingini boleh dielakkan. Dan ini adalah kisah yang pertama. Pendek je kisahnya kan. Tak apa, saya sambung dengan kisah 2, Jambatan Kuala Krau. Baik, untuk kisah yang kedua ni panjang sikit lah. Kita mulakan. Mungkin ramai yang tidak tahu akan nama Kuala Krau. Jika anda berasal daripada Pahang, belah-belah Jengka dan kawasan sekitarnya, pasti anda akan mengenali kampung Kuala Krau. Dan banyak kisah-kisah seram yang pernah diceritakan berkaitan jambatan yang menghubungkan rumpun makmur dengan Kuala Krau ni. Jadi ada segelintir penduduk kampung mengatakan jangan lalu jambatan itu selepas 12:30 malam dan ke atas sebab ada sebab-sebab yang tertentu, kata dia. Aku simpulkan nama sebagai Ali. Dia seorang kaki pancing yang memang gila-gila, hardcore punya kaki pancing, kata dia. Maksud gila di sini bukanlah akal yang gila, tapi minatnya terhadap memancing yang gila-gila. Sangat minat, kata dia. Jadi mana tidaknya pantang ada rakan-rakan mengajak memancing, pastilah dia nombor satu yang akan ikut serta. Jadi kisahnya bermula di mana sewaktu dia ingin pulang memancing dari Sungai Pahang
untuk menuju ke rumahnya. Dia perlu melalui jambatan Kuala Krau untuk sampai ke kediamannya di Jengka 25. Sebelum itu, rakannya telah mengajak dia untuk tidur di rumah rakannya, tapi ditolak kerana memikirkan esok dia perlu bekerja. Jadi tak naklah lepak-lepak rumah kan. Jadi balik rumah, boleh tidur, boleh siap-siap nak pergi kerja esok kan, senang. Jadi hasil tangkapannya untuk hari ini sangat banyak untuknya. Mungkin terlalu happy punya pasal dia tak menghiraukan perjalanan hitam yang bakal dia tempuh sebentar nanti. Jadi jam di tangan sudah pun menunjukkan pukul 12 malam. Agak lewat sedikit baginya untuk pulang, kerana kebiasaannya dia akan sampai di rumah bawah pukul 11 malam. Tanpa berlengah lagi, terus dihidupkan kunci motosikalnya, lalu berlalu pergi dari kawasan pekarangan rumah kawannya sambil mengucapkan, "Nanti kita mancing lagi bos, aku gerak dulu kan, Roger, apa Roger," kata dia. Dalam malam yang hening bertemankan angin yang sejuk, dia terus membawa motosikalnya secara berhati-hati sambil menyanyikan lagu-lagu era 90-an. Lagu apa tak tahu lagu kan. Tak ada beritahu pula kat sini. Dalam sedang memandu ataupun dalam sedang membawa motosikal dia ternampak papan tanda masuk ke kanan untuk ke Jengka 25. Dalam hatinya, dah sampai, yahoo, jerit kuat-kuatnya. Mungkin rezeki hari ni banyak membuatkan dia berasa sangat-sangat gembira. Jadi keadaan malam tu agak kurang kenderaan lalu lalang kerana sudah lewat malam. Serang beberapa minit, dia telah menaiki jambatan Kuala Krau untuk menuju ke rumahnya. Sedang asyik menunggang motosikalnya, anak matanya menangkap sesuatu yang sedang bertenggek di atas jurai besi jambatan itu. Ditatapnya dengan penuh dalam sambil berkata dalam hatinya, "Ish, apa benda ni? Biar betik." Dalam sedang memerhatikan makhluk tu, tiba-tiba makhluk tu terbang ke jurai besi yang lain sambil mengilai-ngilai. Allahu Akbar. Hanya laungan takbir saja yang mampu dia ucapkan, lalu dipulas throttle minyaknya selaju yang boleh untuk meninggalkan kawasan tersebut. Gelak hilayat itu semakin lama semakin kuat dan membuatnya semakin takut serta berpeluh-peluh. Badannya seperti sudah tidak berdaya untuk meneruskan perjalanannya kerana dah ketakutan amat sangat. Selang masuk 15 minit dia pun sampai di rumahnya, lalu melulu masuk ke dalam rumahnya meninggalkan ikan-ikannya yang dibawa dalam raga motor dia tadi. Dia terus masuk ke bilik dan terus berbaring berselubung di dalam selimut akibat ketakutan yang amat sangat. Dah sedar tak sedar, pagi sudah pun menjelma dan ketika dia bangun, dia dapati peha dia penuh lebam-lebam seperti dipukul dengan objek keras sehingga menyebabkan jadi warna biru kehitaman, kata dia. Dia menunjukkan pehanya kepada bapa dia, lalu si ayah mengatakan, "Peha kau ni dah kena hisap dengan hantu ni," kata dia. "Itu dia, orang cakap jangan balik tengah malam kalau mancing tu. Kau ni degil lah. Sebelum masuk tidur, basuh kaki dulu baru boleh tidur." Jadi dan pengalaman itu membuatkan dia insaf untuk seketika waktu untuk pergi memancing lagi. Dia punya cerita tu seketika waktu je lah, insaf kan, kena kacau sikit. Jadi ini adalah kisah yang kedua. Disambung dengan kisah yang ketiga dengan tajuk dia Jalan Kampung. Okey, kisah yang ketiga ni tajuk dia Jalan Kampung. Harap anda enjoy cerita dia. Okey, cerita dia macam ni. Kawan classmate aku masa sekolah dulu ajak reunion. Yalah, lebih kurang barbecue lah, buat barbecue sebab masing-masing dah ada yang bekerja, ada yang sambung belajar. Jadi memang susah lah kalau nak jumpa macam dulu-dulu sebab masing-masing dah grow up kan, ada life masing-masing. Jadi susah nak jumpa. Jadi kelas aku ni dulu perempuan ada 8 orang je. Kai, Ayam, Mia, Nia, Atul, Yin, Titi, Nana, aku. Dan semua ni nama panggilan yang kita orang berlapan ni lah. Jadi
Kami berlapan memang rapat sebab ada 8 orang je perempuan dalam kelas tu. Jadi kita memang sangat-sangat akrab lah. Jadi barbecue ni dibuat kat rumah kawan lelaki kita orang, nama dia Amir. Jadi hari kejadian kami gerak sekali bawa 2 kereta. Akai, aku, Yin dengan Atul dalam satu kereta, Mia, Nia, Ayam dengan Titi satu lagi kereta. Rumah Amir ni terletak dekat hujung kampung, jadi agak jauh lah daripada rumah kami 8 orang. Kalau naik kereta ambil masa lebih kurang dalam 20 minit nak sampai. Boleh tahan juga jauh tu. Awalnya kami rancang nak balik pukul 11 malam dan barbecue ni start pukul 8, tapi sebab kami tolong kemas rumah si Amir, jadinya dalam pukul 12 lebih lah baru kami semua bergerak balik daripada rumah Amir. Jadi disebabkan dah lewat beberapa budak lelaki offer untuk teman kami balik. Dia orang naik motor, ada 5 orang yang budak lelaki ni lah Jadi ada seorang tu nama dia Hafiz, Fad, Amin, Bas dengan Mio. Bas dengan Fad ni naik motor sekali, jadi total ada 4 motor lah 2 motor depan dan 2 motor kat belakang. Dan diorang ni kereta ni lah 2 orang perempuan, jadi 8 orang ni dekat kereta dekat tengah-tengah lah, jadi motor apit kat depan dengan belakang. Okey, jadi keluar je daripada kawasan rumah Amir, kami kena lalu satu kampung yang jalan tu memang seram. Malam-malam nak lalu pula waktu tu memang lampu jalan pula rosak. Allahu Akbar. Ada satu je yang menyala dan jaraknya dari kami dalam 5 bas sekolah kalau susun panjang-panjang. Jauh jugalah Okey, yang lead depan sekali bas Fad dan Mio, yang follow belakang Hafiz dengan Amin Jadi okey, ingat lampu tadi, aku perasan yang makin kita orang dekat dengan lampu tu, makin jauh lampu tu. Dia nampak pandang ke depan, makin jauh kata dia kan. Tapi aku sedapkan hati, mungkin aku ni mengantuk kot. Dalam kereta semua dah diam dah ni, sebab dah penat sangat agaknya. Lamalah juga aku perhati je lampu tu, masih jauh. Aku sajalah bergurau kan, jauh pula jalan nak keluar ni Masuk tadi kejap je rasa dia. Sambil gelak-gelak, macam gelak konon-konon lah, tapi sebenarnya tak sedap hati kata dia. Lah, korang perasan tak lampu tu macam makin jauh je? Ni kata kawan aku lah, Atul. Kau ni ada minum ketum ke tadi? Kata dia, balas Sky. Jadi kita orang semua tergelak-gelak lah dalam kereta tu. Tak tahulah kan, jadi ikhlas ke tak ikhlas gelak tu tak tahu. Mungkin sama-sama masing-masing dah rasa macam something else, something wrong somewhere kan. Jadi itulah yang gelak-gelak. Betul lah, aku perhati je lampu tu. Lagipun kita masuk tadi, manalah lama macam ni, 5 minit je dah sampai. Entah kita kena kacau tak, kata dia. Serentak tu Kai break kereta sebab bas Fad dengan Mio tiba-tiba break. Maksud bas Fad dengan Mio ni yang bawa motor kat depan tadi break tiba-tiba. Jadi mesti korang fikir dia orang nampak hantu kan. Tak, sebenarnya waktu ni ada ular melintas. So dia orang pun continue conversation ni dalam grup WhatsApp. Ayam daripada kawan Ayam lah, "Weh, kenapa berhenti?" Aku, "Ada ular melintas." Titi pula cakap, "Panjang ke? Lama tak? Jalan je tak boleh ke?" kata dia. Aku, sabar jap lah Bas, tak gerak lagi ni, takkan Kai nak langgar pula, takkan nak langgar budak-budak motor kat depan tu kan, kata dia. Semua orang just tengok je mesej tu kan. Tak lama lepas tu ular tu dah selamat melintas. Kita orang pun gerak balik. Tak lama pun kita orang tunggulah tu, dalam seminit ada kot. Jadi panjang juga kalau seminit ular Jadi perjalanan disambung dan tak lama lepas tu sampai juga ke lampu tadi. Aku tengok jam, terkebil-kebil mata aku, dah pukul 12.45 waktu tu. So lamanya. Korang bayangkan setengah jam kot, padahal tadi masuk nak ke rumah tadi tu 5 minit je dah sampai. Ini sampai setengah jam pun tak sampai-sampai lagi. Tapi aku diamkan je sebab tak nak lah orang takutkan diorang ni semua kan. Lepas keluar jalan kampung tadi, kami kena lalu jalan besar pula yang ambil masa dalam 20 minit. Kalau korang rasa gangguan tu dah habis, sebenarnya korang silap. Sebab gangguan tu baru je nak mula. Luar daripada jalan besar tu, lagi sekali aku perasan ada sesuatu yang tak kena. Jalan tu sunyi dia lain macam dan nampak macam hampir sama. Aku perhati kiri dan kanan jalan tu, pokok dia macam sama je. Sampailah aku pasti yang itu adalah satu gangguan. Bila aku nampak ada pokok yang sama, kita orang lintas pokok ni 5 kali.
Bukan 3, bukan 2, tapi 5 kali Macam mana aku tahu? Sebab masa pertama kali aku tengok pokok tu, ada ranting yang nak patah, dan dekat hujung ranting yang patah tu, nak patah tu, ada bunga. Dan dekat bunga tu ada macam tali kuning tersangkut dekat situ. Jadi aku diamkan diri je tau. Aku pandang kerusi belakang aku, tengok Yin dah terkumat kamit dah membaca kan. Tak apa yang dia baca aku pun tak tahu. Atul dah tidur dah ni waktu tu. Aku WhatsApp kereta belakang, tanya keadaan. Aku WhatsApp lah kan, ni dalam WhatsApp kereta belakang okey ke? Tapi dia orang tak reply. Weh korang, masih tak reply lagi. Aku tak sedar hati, aku call Titi. Weh, korang okey tak? Nana, aku takut lah. Kenapa kita tak sampai-sampai ni? Dah pukul 1:30 ni. Weh, aku risau lah, balas Titi. Aku tengok jam, memang pukul 1:30 pagi. Apa lagi gangguan ni dalam hati aku. Tak apa weh, tak apa. Kau relax dulu, aku call bas jap. Aku pun jawab macam tu lah Aku cepat-cepat dial nombor bas dan tekan call. Weh bas, okey ke? Asal macam lama sangat. Korang ada salah jalan ke? Bas ni yang bawa motor kat depan sekali tadi Mana pula salah jalan? Jalan ni lurus je, kata bas. Aku rasa kita dah kena kacau ni. Korang bacalah apa-apa Aku nak settle jap dengan Mio ni. Ada something yang diorang nak bincang lah tu agaknya. Jadi balas bas. Lepas tu dia pun terus tutup telefon. Korang ajar Mamat ni, kata dia. Boleh pula dia main letak gitu je. Bas, bas cakap apa? Tanya Kai. Dia suruh baca apa-apa. Dia nak bincang kejap dengan Mio, kata dia. Tu ni, kita semua ni dah tahu yang kita orang dah kena kacau. Tapi tak ada pilihan apa-apa nak buat macam mana, tak tahu, masing-masing dah buntu. Lepas tu Hafiz dengan Amin potong kita orang. Ini yang belakang tadi lah motor. Potong kita orang join bas kat depan. So sekarang 4 biji motor, 4-4 kat depan. Aku nampak dia orang macam kecoh-kecoh tau. Lepas tu telefon aku pun berbunyi. Weh nah, lepas ni kita orang nak korang bawa laju-laju tau. Kalau boleh jangan pisah dengan kita orang. Ada pontianak weh ikut kita, kata dia. Serius lah? Kau dah beritahu Mia belum? Mia ni yang drive kereta belakang ni balas aku. Amin tengah call, bawa laju tau. Kita orang pun dah tak nak patah balik lah kalau tertinggal. Kita orang pun takut juga ni, kata Amin. Betul lah. Tapi kalau aku pun tinggal je, kata dia. Kira baik lah budak-budak ni beritahu kan. Lepas je aku letak call, budak lelaki tu pun terus pecut. Bawa laju ikut kita orang, jangan tertinggal Kai. Kai faham dan terus menekan minyak. Okay guys, ready untuk kemuncak story ni kata dia. Lepas je kita orang bawa laju-laju tu, kita orang dengar pontianak tu pun mengilai-ngilai. Dalam kereta aku tengok Yin dah tak keluar dah. Baca, yang Atul pula dah menangis-nangis dah. Yang Yin tadi tak apa-apa baca, aku pun tak tahu, dah tak dengar, dah menangis-nangis baca sambil pejam mata. Kereta belakang aku dah tak tahu dah apa yang jadi. Aku nampak live kot tadi, kot kain pontianak tu lompat daripada pokok ke pokok. Tapi aku tak nampak muka dia. Alhamdulillah sangat-sangat. Kalau tak, dengan aku sekali menangis join Atul, kata dia. Malam tu jalan tu macam tak berpenghujung Kita orang bawa je lama-lama, suara mengilai tu sampai dah tak ada dah. Sampai dah dia orang bawa laju tadi kan. Sampailah akhirnya kita orang sampai ke simpang nak keluar daripada jalan besar tu. Pontianak tadi dah tak tahu dah hilang ke mana, kata dia. Bas call aku, cakap ajak lepak mamak dulu. Mula-mula semua budak perempuan tak setuju, tapi lepas aku explain yang ada kemungkinan benda tu masih ikut lagi. Semua pun anjuk, jom. Semua pun setuju. Sampai je mamak tu, semua dah lemah dah lemah semangat, lemah badan, zahir dan batin, segala dah lemah. Kita orang duduk kat mamak tu diam je. Tak ada sepatah pun yang keluar daripada mulut masing-masing. Semua dah terdiam. Semua masih dah cuba fikir betul ke apa jadi, betul ke ni. Sampailah Mio ni bagi idea. Aku rasa kita semua takut balik kan. Apa kata kita tidur rumah Mia dengan Nia ni? Lupa nak mention kat sini. Mia dengan Nia ni dia kembar, adik-beradik kembar. Jadi rumah korang paling dekat kan? Tanya Mia. Semua anggut setuju. Lepas Mia call bapak dia minta izin, kita orang pula inform parents kita orang.
kan. Jadi kita orang gerak daripada rumah Mia. Alhamdulillah tak ada gangguan pun nak pergi rumah Mia waktu tu. Waktu ni dah pukul 3 pagi. Mungkin korang tertanya, takkanlah selama perjalanan tu tak ada parents pun yang call kan? Okay, kat sini kita orang pun pelik. Tapi tak pelik lah sangat, sebab kena kejar dengan Kak Pun kan. Jadi mestilah ada sesuatu yang telah diganggu di situ, kata dia. Sepanjang perjalanan tu kita orang memang tak dapat call daripada mana-mana parents. Bila sampai, mamak tu baru bertubi-tubi notification masuk, miss call masuk, masing-masing. Itulah daripada mak ayah diorang ni. Nak kata tak ada line, elok je diorang sendiri, antara diorang tadi berbalas-balas WhatsApp kan, call apa benda semua. Tapi tak tahulah kenapa mak bapak punya call ni tak masuk. So malam tu yang perempuan tidur bilik Mia dengan Nia, besar tau bilik dia orang, jadi dia orang semua tidur dalam bilik tu lah. Yang lelaki pula tidur kat ruang tamu. Malam tu dia orang masih kena kacau tau, budak-budak lelaki ni. Esok paginya lepas sarapan pagi, kita orang lepak jap untuk hadamkan apa yang terjadi malam tadi dan cuba nak cerita, nak flashback, cerita balik apa yang terjadi. Okey, pembincangan pada mulanya antara budak-budak perempuan je lah, gegal-gegal je lah ya. Weh, aku masih tak boleh lah apa yang jadi semalam. Kai memecahkan suasana. Okey, itulah aku dah cakap korang balik awal tapi korang degil nak tolong kemas lah, apalah, balas Mia. Alah, tak payahlah cerita pasal semalam, benda dah lepas, tak payahlah cerita. Aku pun mencela sekali. Tapi kan korang, aku rasa dari awal lagi Pontianak tu dah kacau kita tau. Balas si Titi pula. Serentak tu semua tertumpu pada Titi. Kata dia, korang ingat tak kita tengah makan-makan tu, yang si adik Amir tu nangis kan? Aku kan duduk dekat dengan pintu rumah Amir. Aku dengar yang mak dia cakap adik dia nampak benda tu. Tu yang mak dia suruh kita kemas-kemas. Lagipun malam tu kan kita gelak kuat sangat. Aku rasa mungkin dia dah ganggu dia kot. Cerita lagi si Titi ni lah. Ya, patutlah. Aku pelik juga sebab Amir cakap nak lepak sampai pukul 12 malam, tapi tiba-tiba je dia suruh kemas. Kau ajar punya Amir, tak nak beritahu awal-awal. Kau pun Titi asal tak beritahu kita orang awal-awal. Balas Kai. Aku tak nak lah buat kecoh-kecoh sebab aku pun tak tahu apa yang aku dengar ni betul ke tak. Aku ingat benda yang Mak Amir cakap tu anjing ke apa kan. So dia pun macam malah nak spoil the moment kan, dia malah nak beritahu. So Titi ni tadi cuba nak bela diri dia lah. Jadi betul lah apa aku perasan waktu kita jalan tu. Waktu tu lampu nampak macam makin jauh tu kan. Ingat kan tadi, makin kita dekat dengan lampu tu makin jauh. Tapi korang tak percaya, Atul pun bersuara. Lepas tu apa jadi Ti? Malas aku. Jadi semua orang tak nak layan si Atul tadi kan. Lepas tu, lepas kita gerak tu, aku dah macam perasan benda tu ikut kita. Tapi aku tak tahulah tu Pontianak. Yang aku tahu warna dia warna hitam. Lepas tu tiba-tiba kita berhenti gerak kan. Sebab tu lah aku gelabah sikit sebab suruh jalan, sebab aku takut benda tu muncul ke apa. Lepas kita gerak balik, aku dah tak nampak dah benda tu. So aku ingat dah selamat lah. Tapi sambung Titi lagi. Korang tahu tak betapa gelabahnya aku bila Amin call cakap ada Pontianak kejar kita. Dah lah kereta aku time tu semua pengecut. Lagi-lagi si Titi ni patut aku biar je dia naik kereta kau Kai, biar Nana naik dengan aku, kata dia. Balas lagi sini Okey, nasib baik aku tak naik dengan Mia. Aku penakut juga sebenarnya. Bila semua orang tengah takut, aku pula jadi berani. Tapi bila semua orang tengah berani, aku pula jadi penakut je. Aku rasa semua orang pun macam tu kot. Okey, kita sambung balik cerita dia. Korang tengah bincang pasal semalam ke? Hafiz mencelah. Ni budak-budak lelaki pula dah masuk campur dalam cerita ni lah. Cerita semalam tak payah usik dah, meremang aku ingat balik weh. Bazli pula mencelah. Semalam macam mana korang perasan ada Pontianak ikut kita Tanya aku pada Bas. Hafiz lah yang perasan. Aku tak tahu apa. Aku tahu lari je. Balas si Bas ni tadi. Jadi sekarang semua fokus pada si Hafiz. Masa aku dengan Amin kat belakang, aku perasan yang jalan tu lain macam panjang. Awal-awal aku tak perasan sebab aku sambil jalan tu aku berbual-bual dengan Amin. Sampailah Amin ni bagi tegur, jalan yang ni lama sangat nak sampai simpang dia. Mata aku ni pun mulalah melilau. Jadi bila pandang belakang, terkejut aku tengok gelap gelita weh jalan, padahal baru lalu tadi terang, kata dia.
Oh, patutlah kau tinggalkan kita orang kat belakang. Dah lah aku bawa kereta, yang lain boleh lah. Kalau nampak kad pun tu boleh lah dia orang pejam mata. Aku ni bawa kereta macam mana? Aku ni kalau pejam mata sekali, kereta dengan orang lain sekali tak sampai-sampai tau. Mia pun mencelah. Tak puas hati lah tu kan. Sorry lah Mia. Aku pun takut tu fikir nak pecut je time tu. Nasib baiklah aku ni baik tau. Kalau tak aku tinggal je terus. Tapi masa tu aku tak nampak pun kad pon tu lagi sebenarnya. Amin yang mula perasan macam ada benda yang melintasi kita lepas pergi ke pokok. Bila aku tengok betul-betul, sah weh Pontianak. Tu yang ke depan aku suruh pecut, sambung lagi Hafiz. Tak apalah, yang penting sekarang semua selamat. Harap tak kena kacau lagi lah lepas ni, kata. Balas Yin. Mana tak kena kacau? Mana pula malam tadi Kak Pon kat dekat rumah sini masih menyakat kita orang. Korang tak kena ke? Bas pula mencelah lah. Bas pula bercakap lagi. Okey, malam tu kan, aku ada mention sebelum ni yang budak lelaki tidur kat ruang tamu kan. Jadi sebelum tu korang nak explain rumah Mia dan Nia ni supaya korang senang faham. Okey, rumah ni rumah lot 2 tingkat. Lot bawah dibuka je pintu terus nampak tangga untuk naik ke atas. Okey, kalau ke kanan akan ada ruang tamu dan dapur. Lepas tu ada bilik stor bawah tangga tu. Okey, tingkat atas pula ada ruang family dan kalau ke kanan master bedroom ke kiri dan ada 2 bilik. Okey, satu bilik Nia dengan Mia, satu bilik abang dia orang. Budak lelaki tidur kat ruang tamu menghadap TV dan belakang TV tu ada sliding door. Okey, lepas korang naik dalam pukul 4 tu kan, aku tak boleh tidur tau sebab rasa tak selesa. Aku tengok kiri kanan semua macam dah tidur. So aku ambil keputusan untuk baring kat atas sofa. Bila aku bangun je, aku macam kaku sebab ada bayang-bayang kat sliding door tu. Macam ada benda bergerak-gerak kat sliding door tu kan. Secara perlahan-lahan bayang-bayang tu bergerak ke pintu, babe. Pintu tu kena gegar. Serentak tu semua orang bangun tau. Semua cuak weh time tu. Nak lari tak tahu nak lari mana. Nak naik atas takut sebab tangga kat depan pintu kan. Jadi masa ni semua terkedu, tak tahu nak buat apa. Sekali lagi pintu kena gegar. Tapi kali ni dia macam slow sikit lah kata dia. Lepas tu lagi sekali bayang-bayang tu muncul kat sliding door tu. Masa ni kita orang semua dah mencarut-carut dah tak ingat dah baca apa. Alik bata pun dah tak ingat kata dia. Lepas tu yang cuma ingat tu mencarut je. Lepas tu kita orang rasa benda tu keliling satu rumah ni. Pusing. Sebab bayang tu gerak dari kiri ke kanan sliding door tu. Tapi tiba-tiba muncul balik dari sebelah kiri. Lama jugalah benda tu keliling sampailah pakcik ni bapak Mia turun dan baca-bacakan sikit. Dalam pukul 5 pagi macam tu barulah benda tu hilang. Sebab dah pukul 5 pagi kan, jadi lagi sejam je nak subuh. Kita orang dah tak tidur lah, malas nak tidur. Lepas subuh tadi baru tidur. Tu yang kita orang bangun lambat sikit kata dia. Jadi sekianlah cerita ini. Jadi kesimpulan dia ataupun moral of the story untuk cerita yang ini, baik perempuan kalau nak keluar jangan balik lambat kata dia. Macam kita orang ni kalau balik lambat pun ajaklah yang lelaki teman. Tapi aku dengan kawan aku ni memang sejak sekolah suka lepak malam. Sebab malam kita orang ada tuition. So lepas balik tuition kita orang akan lepak sebelum balik. Dah jadi habit dah kata orang. Habit yang tak baik janganlah teruskan. Kan banyak benda yang baik lagi kan. Memang tak manis tapi nak buat memori katanya. Jangan kecam Tapi lepas kena kacau pun kita orang masih tak serik lagi. Suka lepak malam sebab sejuk kata dia. Tapi kita orang pastikan dulu kita orang akan balik sebelum pukul 11 malam. Cerita seram kami berlapan sejak banyak sebab bila suka lepak malam kan, dia orang memang banyak cerita seram lah kata dia. Tapi yang ini yang paling seram sekali, paling hardcore. Yang lain tu kacau-kacau manja je. Jadi tamatlah kisah seram Malaysia untuk kali ini. Baik, macam mana korang rasa untuk kisah seram Malaysia kali ini? Harap korang enjoy. Saya cuba bagi yang terbaik yang mampu saya bagi. Kalau lebih daripada tu saya kena usaha lagi untuk anda semua, insyaAllah. Jadi sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah subscribe di channel ini. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu.
Setiap subscribe yang anda berikan adalah ibarat satu semangat buat saya untuk terus berkarya. Bantulah saya untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik untuk anda semua tonton. Ini insya-Allah. Yang baik tu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya tinggalkan anda semua dengan pada kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.